siasatan dari saya begitu tertarik. Saya ingin bertanya, kalau tak ada jawapannya sekarang pun, saya kira dapat jawapan bertulis pun tak apa. Ini berkenaan dengan adakah satu siasatan dibuat ataupun bancian dibuat di kawasan Chowkit, Menteri Wilayah pun ada di sini, di mana saya yakin Datuk Menteri pun tahu bagaimana Chowkit ni memang telah dah memang tidak ada langsung dah kemalaysiaan dekat situ, hancur dah, hapus dah dekat situ. Jadi saya sangat risaulah sebagai ahli parlimen. Mereka ni bukan bekerja, kita tahu mereka bukan bekerja, tetapi mereka menyewa, gerai dan berniaga setiap hari. Jadi saya nak tahu sama ada siasatan dan bancian ada dibuat, dan apakah tindakan yang kalau boleh dibagi tahu pada kita lah, bukan sekarang satu masa, tindakan yang dibuat sebab dah lama sangat. Terima kasih. Itulah salah satunya kawasan yang saya sebutkan tadi yang kita pantau, dan bila kita buat pemantauan yang melesenkan atau mengizinkan mereka berniaga di situ, pemegang lesennya daripada warga negara kita juga. Jadi isu ini perlu ditangani dengan cermat, supaya tidak ada mana-mana pihak yang terniaya. Tapi saya setujulah, ianya satu perkara yang serius, dan seperti saya sebut tadi, ianya tidak berkisar kepada satu kementerian saja, satu agensi saja, tetapi beberapa kementerian lain yang perlu bekerjasama. Tetapi usaha awal kita nak wujudkan jawatan kuasa kabinet tadi, jawatan kuasa kerja, rangkaian dengan kementerian-kementerian tertentu, dan maklumat daripada ahli Muhammad pun boleh membantu kita menangani satu perkara yang saya cukup bimbang kalau tak ditangani sekarang, dalam masa yang akan datang ianya akan jadi lebih serius lagi. Macam ya, terima kasih betul-betul, terima kasih informasi. Saya ingin berjelasan daripada Ibu Menteri, apakah satu peraturan dibuat kepada majikan-majikan yang menggunakan tenaga pekerja asing ini supaya memberi keutamaan, terutama perkhidmatan yang melibatkan barisan hadapan seperti di kaunter-kaunter utama. Kita tengok di hotel-hotel sekarang ini pekerja asing menjadi penyambut di kaunter-kaunter. Jadi sejauh mana peraturan dibuat supaya tempat-tempat penting ini diberi keutamaan pada kerja tempatan, sebab kita tidak mahu nampak suasana seolah dikuasai oleh pendatang asing dalam negara kita dalam banyak perkhidmatan. Oleh Menteri laluan sama. Kita buat keputusan di tingkat jawatan kuasa kabinet tidak dibenarkan di bahasan utama membenarkan warga dan pekerja asing, tetapi alasan ditemukan oleh majikan adalah tidak ada rakyat kita sendiri yang sanggup mengisi jawatan berkenaan. Tetapi sama ada ianya benar atau hanya alasan, kita mesti siasat lebih lanjut. Dan mungkin seperti saya sebut tadi, sebelum ini kita tidak melibatkan majikan dalam usaha kita nak menangani isu kebanjiran warga dan pekerja asing ini. Tetapi kali ini nampaknya ada kesungguhan dan persetujuan dan kesanggupan pihak swasta untuk bersama-sama dengan kita, dengan syarat kita berikan mereka sedikit ruang untuk proses pemutihan. Kalau tidak, ianya saya rasa tidak akan selesai laluan. Macam. Terima kasih. Datuk Timbalan Speaker, Yang Berhormat Menteri, terima kasih. Saya senang dengar Yang Berhormat Menteri cukup tenang dalam memberikan jawapan dan respon terhadap perkara yang kita bangkitkan. Ianya berkaitan dengan hal yang saya nak bangkitkan berkaitan dengan permit kerja untuk rakyat asing. Kabar terbaru yang saya difahamkan dan saya mohon pengesahan sama ini dalam makluman atau pengetahuan Buat Menteri. Saya merujuk kepada Paul Stedland, pengarah urusan EPCO Malaysia yang beroperasi pejabatnya di Mid City, The Gardens dekat Mid Valley, dan pasukan kerjanya yang difahamkan sama ada satu, tidak mempunyai permit kerja yang sah,
Dan ataupun kemungkinan yang kedua amat tempoh Tuan Menteri, kalau ya, apakah tindakan selanjutnya? Kalau tidak, apakah Menteri bersedia untuk menyiasat dan memberikan penjelasan terhadap perkara ini dalam Dewan Yang Mulia? Terima kasih. Memang saya sedia siasat, tetapi yang jadi tanda tanya daripada ratusan ribu yang tidak ada kenapa pilih satu seorang tu yang dalam syarikat aku. Tetapi insyaAllah yang berhormat macam saya akan teliti negara siasat kalau dibangkitkan di peringkat di dalam Dewan ini. Sesungguhnya kita akan membuat siasatan yang sepatutnya. Ya, Menteri, ada beza ni Menteri. Kalau majikan yang lain mengupah pendatang asing tanpa permit, kita boleh ambil tindakan. Tapi kalau kerajaan undang-undang juga mengambil, itu satu pelanggaran yang belum kita beri jawapan kepada siasatan, dia dah buat andaian. Menteri saya nak teruskan banyak lagi. Kita dah sejam semua. Itulah. Jadi saya nak sentuh mengenai kewarganegaraan yang dibangkitkan beberapa yang berhormat. Dan yang lain itu saya boleh jawab secara tertulis. Yang berhormat Batu Gajah, yang berhormat Sedang, yang berhormat Tawau, yang berhormat Kepung, yang berhormat Tuaran, yang berhormat Puchong telah menyentuh mengenai permohonan status kewarganegaraan dan hak ehwal pendaftaran kelahiran. Kementerian Dalam Negeri hanya menimbangkan permohonan-permohonan yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan di bawah Perlembagaan Persekutuan. Di samping itu, permohonan-permohonan tersebut perlu melalui pelbagai peringkat proses tapisan yang dibuat secara terperinci. Walau bagaimanapun, Kementerian Dalam Negeri telah mengambil beberapa langkah yang drastik di dalam usaha untuk memastikan permohonan taraf kewarganaan Malaysia diproses